itu zakat? Kalau bagi saya zakat tu sebahagian daripada penyucian harta. Kena bayar zakat untuk bantu macam fakir miskin. Tak tahu. Nilai yang kita kena keluarkan untuk support orang yang memerlukan. Assalamualaikum. Ni saya nak share tentang zakat. Zakat tu apa dia? Zakat ni maksud dia adalah bersih, subur dan berkembang. Manakala menurut syarak, zakat ini adalah mengeluarkan dari sebahagian harta tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Macam Islam, merdeka, sempurna milik, cukup nisab, cukup ahur dan niat berniaga sekiranya ingin melakukan zakat perniagaan. Oleh itu, sesiapa yang cukup ke-6 syarat ini, maka wajiblah kepadanya untuk mengeluarkan zakat. Soalan pertama daripada saya, macam mana kesedaran masyarakat tentang zakat? Okey, secara umumnya kalau kita tanya orang Islam, dia tahu tentang kewajipan zakat. Cuma menjadi masalah kepada masyarakat yang setakat ni lah pengalaman kita duk interaksi dengan orang ramai ni, adalah kebanyakannya hanya memahami ataupun hanya beranggapan bahawasanya zakat ni adalah zakat fitrah saja. Itu yang menjadi satu problem sikit lah. Zakat fitrah ramai orang tahu. Bulan puasa dia berbayar zakat fitrah. Tapi yang menjadi masalah kita sebut tadi, zakat yang lebih besar daripada zakat fitrah, yang tu yang tak ramai tahu. Itu dinamakan zakat harta. Dan yang tahu pun tak ramai yang bertindak, maksudnya tak ramai yang nak melaksanakannya. Itu ada cabaran lah dalam zakat ni. Tahu tak yang melaku kena bayar zakat? Saya tak tahu. Tak tahu. Okey. Tak tahu. Okey. Soalan kedua, Ustaz. Ramai golongan dewasa menjuruskan diri terlibat dalam pelaburan. Adakah sepanjang Ustaz mengendalikan isu-isu di lembaga zakat Kedah tu, adakah isu berkaitan pembayaran zakat untuk pelaburan, Ustaz? Bila kita melabur, kita macam berniaga. Maka itu adalah antara yang perlu ditunaikan zakat lah. Ditunaikan zakat. Cuma macam sama juga macam tadi, masyarakat ramai yang tak tahu. Tetapi untuk di peringkat lembaga zakat, kita menggunakanlah macam-macam kaedah untuk memberikan kesedaran. Kita ada kolaborasi lah, contohnya macam kita dengan ASB, dengan beberapa public mutual, kita datang turun bagi penerangan. Di samping itu kita juga ada secara individu di masyarakat tu, di masjid dan sebagainya lah. Kat pelaburan tu dia kena tengoklah cara mereka melabur, dan di situ akan ada cara zakat yang akan dikenakan. Basic dia macam ni lah. Dia macam orang berniaga, berapa modal yang dia letak dan berapa untung yang dia dapat. Hujung haulnya tengok, kalau sekiranya modal plus dengan untung itu melebihi daripada nisab, akan dikenakan zakat. Kesedaran satu rendah, yang kedua kutipan kita pun masih lagi rendah dalam bab zakat. Pendapat anda berkaitan dengan isu membayar zakat secara terus kepada asnaf? Pendapat saya, itu sebaiknya membayar zakat kepada institusi zakat yang bertanggungjawab. Boleh. Ustaz, saya nak tanya. So ada satu dekat berita ni, dia kata macam ada orang yang bayar secara terus je kepada asnaf, tidak melalui institusi zakat. So maybe sebab orang tu macam dia kenal orang jiran dia ke. So benda tu boleh ke? Okey. Pertama sekali bila sebut tentang agih sendirilah, kita ulama dahulu mereka meletakkan kesimpulannya, kalau sekiranya sudah ada arahan daripada pemerintah untuk menunaikan zakat kepada pemerintah ataupun melalui isi zakat yang telah dilantik oleh pemerintah, maka tidak lagi boleh untuk menunaikan zakat sendiri, dan jadi wajiblah tunai kepada pihak yang telah dilantik tu. Maka dalam negara kita, dalam negeri kita contohnya, kita ada arahan daripada Tuanku Sultan. Sultan mengarahkan semua jenis zakat, tamak sama ada fitrah ataupun yang lain-lain, ditunaikan kepada lembaga zakat di Kedah. Dia rujuk fatwa peribadi daripada mantan mufti wilayah yang dahulu, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia keluar kenyataan khas daripada dia sendiri waktu dia jadi mufti dulu. Dia kata menunaikan zakat kepada atau agih zakat sendiri tanpa melalui institusi yang telah dilantik, setelah adanya arahan yang jelas. Perbuatan menyalurkan sendiri itu menjadikan ibadat zakat dia sah, tetapi berdosa. Tapi berdosa maknanya berdosa kerana melanggar arahan daripada pemerintah. Baiklah Ustaz,
kita tahu penularan COVID-19 ni menyebabkan kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. So soalan saya, apa yang dilakukan oleh lembaga zakat ni untuk memudahkan pembayar zakat ni untuk menunaikan kewajipan membayar zakat? Apa yang kita guna adalah dengan memperkasa sistem pembayaran zakat secara online. Dengan sebab tu kita ada kaedah yang pelbagai melalui online banking, melalui e-wallet dan sebagainya. Maknanya dia ada beberapa mekanisme. Yang penting kaedah secara atas talian tu memang kita manfaatkan. Dan kalau ikut data rekod kita punya zakat fitrah punya pembayaran secara online tu sangat meningkat, sangat tinggi. Orang kita ni bila diberikan peluang untuk berjumpa Tok Amir, dia lebih seronok jumpa Tok Amir, dah sepuas. Dia rasa puas boleh jumpa Tok Amir tolong baca doa kat dia kan. Kalau online ni dia tak ada doa kan, dia boleh baca, dia kena baca sendiri doa dalam tertera dekat kita punya laman web tu. Dia nak jumpa Tok Amir angkat tangan, Tok Amir hembus-hembus sikit, dia rasa puas. Puasa pun ni agak longgar sikit, maka kita punya kutipan okey, cuma jumlah yang bayar online dengan jumlah yang bayar by hand tu dia balik banyak bayar by hand lah. Sedang bekerjasama dengan beberapa agensi lah, seperti e-wallet contohnya e-booster, Touch and Go e-wallet, dan bahkan kita ada dapat banyak permohonan daripada beberapa rangkaian online ni, macam seperti Shopee, Lazada, yang menawarkan kepada kita untuk mereka menjadi perantara untuk bayar zakat. Kan kita tahu contohnya Shopee kan, dia ada dalam Shopee tu ada macam-macam produk. Dia nak masukkan antaranya adalah kaunter-kaunter pembayaran zakat negeri-negeri kan. Maknanya siapa yang teringin nak bayar dekat negeri Kedah, dia boleh klik kat situ, boleh terus link ke negeri Kedah punya website dan boleh bayar zakat di situ dan sebagainya. Maknanya kita mempelbagai medium yang ada untuk apa? Untuk memudahkan masyarakat. Dan dalam masa yang lebih penting kita nak memberikan ilmu dan kesedaran kepada masyarakat bahawasanya menunaikan zakat tu secara online pun dikira sah. Apakah peranan pihak zakat, lembaga zakat Kedah dalam membantu masyarakat terutama ni yang terkesan semasa pandemik COVID-19? Banyaklah macam-macam benda yang kita buat. Pertama sekali untuk makluman yang paling basic sekali, bantuan yang sedia ada itu diteruskan, satu. Cuma apa yang kita tambah adalah antaranya kita menambahkan peruntukan tambahan untuk pembiayaan kepada isu pandemik ini. Antara yang kita tambah daripada tambahan peruntukan itu, apa dia projek yang dilaksanakan, antaranya adalah penambahan bekalan makanan di masjid-masjid. Sebagaimana yang kita maklum, Lembaga Zakat di Kedah ada membuka pusat bekalan makanan fakir miskin di setiap masjid dalam negeri Kedah. Seluruh masjid dalam negeri Kedah, semua masjid ada pusat bekalan makanan yang ditubuhkan oleh Lembaga Zakat di Kedah, yang kita menyediakan bekalan asasi makanan di sana. Dalam tempoh pandemik kita menambahkan jumlah, menambahkan dia punya portion dia. Kalau sebelum ni kita sediakan satu masjid 30 pack makanan sebagai persediaan, kalau ada orang terputus bekalan makanan boleh ambil. Tapi bila mari pandemik ni kita upgrade lah, kita tambah dia punya bekalan tadi, sehingga kalau yang pada pusingan pertama yang lalu, satu masjid kita bagi 1000 pack. 1000 pack untuk satu masjid. Daripada 30 kita upgrade terus jadi 1000. Dia punya untuk satu setahun lah. Itu yang basic. Di samping itu kita menambahkan peruntukan tadi adalah untuk memberikan bantuan one off kepada orang yang terkesan. Ini memang besar lah kita punya peruntukan. Baru-baru ni baru lancar dan beberapa bulan yang lepas. Siapa-siapa yang terkesan boleh buktikan kata dia tak bekerja ataupun cuti tanpa gaji dan sebagainya, boleh kemukakan dan peruntukan itu diberikan secara one off. Di samping tu antara yang kita buat juga, kita mengadakan kolaborasi pintar dengan antaranya dengan pihak Kementerian Kesihatan. Untuk makluman, Zakat Kedah kita mempunyai klinik bergerak sendiri, klinik bergerak. Maka dengan klinik bergerak ni kita gunakan dalam tempoh pandemik ini adalah untuk bantu kita punya projek kerajaan, projek PIK. Kita menghadapi masalah ada masyarakat yang duduk di pedalaman yang sukar nak keluar.
Mereka nak keluar pergi vaksin di luar, orang tua dan sebagainya. Okey, maka apa yang kita buat, kita guna kita punya klinik bergerak ni, kita buat kerjasama KKM. Jadikan klinik bergerak ni masuk ke kampung-kampung pedalaman, di padang terap, di pokok senar, jumpa dengan kumpulan-kumpulan sasar yang ialah orang tua dan sebagainya tak boleh nak keluar untuk divaksin di sana. Itu antara yang kita laksanakan lah. Kepada pendapat Ustaz, macam mana zakat tu beri peranan dalam melestarikan kehidupan Muslim tu sendiri? Kita faham bahawasanya masyarakat ni ada masalah kewangan, terutamanya bila datangnya musibah dan sebagainya. Baru-baru ni kita belajar bila berlakunya pandemik COVID-19, ramai orang yang terpaksa berhenti kerja, cuti tanpa gaji dan sebagainya. Cuba bayangkan kalau satu part dalam negeri Kedah ni khususnya tak ada yang namanya lembaga zakat di Kedah, tiba-tiba berlaku macam yang kita sebutkan tadi, apa jadi kepada orang-orang yang macam bila berlaku pandemik macam tu, ramai yang berhenti kerja, ramai tapi tak ada satu badan yang dia ada satu jumlah duit yang besar yang boleh salurkan bantuan. Tapi di zakat ni, dengan hasil orang bayar zakat dan kita ada jumlah yang besar ni, untuk kita bantu banyak pihak untuk setidak-tidaknya boleh menyambung nyawa. Kita tak kata boleh kayakan orang tu. Itu antara peranan kelestarian bagi saya yang cukup penting. Pasal kita tak tahu bila musibah akan berlaku. Kita satu sistem yang Allah Ta'ala turun, orang bayar kepada institusi zakat dan kita menyusun kita punya projek untuk bersifat jangka masa panjang. Mana ada yang penerima-penerima kita yang bersifat yang perlu dibantu secara bulanan. Ini macam contoh orang yang dah stroke, orang dah tua sangat, mereka tak boleh dah nak kerja, dan kita salurkan sedikit demi sedikit. Di samping itu, dengan adanya zakat, contohnya kita boleh menyelesaikan projek-projek yang berskala besar. Contoh, bila berlakunya banjir, ada rumah asnaf yang reban. Kalaulah tak ada lembaga zakat, tak ada satu institusi yang ada kekuatan kewangan yang besar, berapa sangat kita boleh tolong. Inilah kita collect seorang sikit, kan, orang tu tolong orang ni sikit, kawan ni hantar beras, kawan tu hantar tilam, kawan ni, tapi rumah dia masih tak ada siapa nak baiki. Maka bila adanya institusi zakat ni lah, negeri-negeri ada institusi zakat, maknanya setidak-tidaknya dengan amount yang besar tu kita boleh bantu masalah dia yang perlukan amount yang lebih besar. Syarat-syaratnya lah, bukan begitu saja syarat-syarat. Maka ini adalah antara yang zakat boleh melestarikan. Malu yang rebat, asnaf yang rebat. Tiba-tiba masuk bak saham,